Yang berbahagia Datuk Wei Chuan Beng, Ahli Majlis Ekonomi Digital Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Alias Samad, Pegawai Kerjaya dan Hala Tuju Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Encik Anthony Adai Kalam, Pengarah GETS. Para pembentang speakers for today event, Ms. Hua, Meta, and also Anat Shankar. Yang berusaha guru-guru, kaunselor seluruh negeri Johor, dan juga saya rasa bersama dengan kita adalah yang dikasihi pelajar-pelajar dan mungkin ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat bersama dalam program yang disusun atur oleh Digital Way Academy and the teams about the digital talents for the future. Okay. Sebelum saya nak pergi lebih detail, saya nak berkongsi sedikit pandangan saya berkaitan dengan the future of education, yang mana sekarang ni kita lihat perubahannya sedang berlaku. Perkongsian saya ni sebenarnya berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai seorang pensyarah, seorang pendidik, dan juga saya terlibat dengan sekolah-sekolah swasta dan juga pendidikan prasekolah. Kalau lihat di situ, saya ni daripada Institute for Life Ready Graduate, which is our institute ni, purposely we establish for preparing our student supaya lebih bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Cabaran masa depan ni cabaran yang sangat sukar, kerana kita hidup bukan sahaja dengan manusia dan kita akan hidup bersama dengan robot-robot yang akan dihasilkan pada zaman ini. Okay. Dan saya juga adalah research fellow daripada Media and Game Innovation Center of Excellence, MAGIC-X, Institute of Human Centered Engineering. So kita punya research center ni basically work on the fourth industrial revolution, IoT, augmented reality, virtual reality, computer games, all those related with 4IR industry. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, guru-guru, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak singkap sedikit berkaitan dengan revolusi industri kita yang sekarang ni kita sedang melaluinya dan menghadapinya. Kita sekarang ni berada di fourth industrial revolution, yang mana kebanyakan kita industri memberi fokus kepada pembangunan peralatan ataupun kemudahan proses kerja dan sebagainya berteraskan kepada pendigitalan, iaitu artificial intelligence, big data, robot, IoT, blockchain dan juga kripto. Kripto ni duit pun sekarang ni kita dah pakai virtual money. Saya ingat virtual money ni everyone have experience because some of the grocery store ataupun kedai-kedai ni dah mula pakai QR code dan sebagainya. That is a part of the digital process. And then also artificial intelligence ni sebenarnya yang paling mudah kita tengok dalam rumah kita. We have lot of electronic devices daripada syarikat-syarikat besar dunia ni, banyaknya ada elemen artificial intelligence. Walaupun tidak banyak tapi sedikit. Sebenarnya mesin basuh dekat rumah tu pun kita boleh consider sebagai robot pasal dia membantu kita membasuh dan sebagainya. Dan sekarang ni pun terdapat pelbagai alat elektrik yang boleh kita kontrol menggunakan IoT. So that is happen now, and then perkara ini sedang berkembang dengan pesatnya sekarang ni. So untuk ke depan, fifth industrial revolution ni adalah kita kena respon kepada 21st century connection, because innovation yang akan terhasil sekarang dan juga dalam tempoh masa 5 tahun ini
kita perlu uruskan mengikut tujuan ataupun kenapa ia dihasilkan. Dan kita perlu lihat kepada inclusivity. So ini dua elemen yang sangat penting yang kita perlu ambil kira pada revolusi industri yang kelima yang mungkin akan berlaku. Sebelum ni saya jangkakan pada 2050. Tetapi dengan COVID-19 ni mungkin 2030 kita dah masuk Fifth Industrial Revolution. Because COVID-19 ni akan mempercepatkan proses Fourth Industrial Revolution. Dan siapa-siapa yang tertinggal dengan Fourth Industrial Revolution, dia akan tertinggal untuk facing Fifth Industrial Revolution. Okay? Dan semasa Fourth Industrial Revolution ni, perubahannya sangat cepat dan sangat pantas. Okay? Jadi bagi tujuan untuk mensejahterakan manusia ni, jadi pendidikan ni memang sangat penting. Saya rasa semua guru-guru di dalam seminar ini setuju dengan saya, because without education kita tak boleh mensejahterakan kehidupan kita. So pendidikan itu sangat penting, cuma dalam era yang kita sedang lalui sekarang ini, bagaimanakah pendidikan itu hendak disampaikan dan hendak memenuhi keperluan semasa. So itu adalah asasnya yang kita perlu lihat. Itu sebab kalau kita lihat Albert Einstein pernah mengatakan bahawa education is not the learning of fact but the training of the mind to think. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, saya rasa since 2018 ataupun mula daripada 2017-16, guru-guru di seluruh negara berfikir tentang bagaimana nak meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid. Dan saya rasa guru-guru yang ada dalam seminar ini pun melalui proses tersebut, dan itulah sebab kita memperkenalkan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi perubahan kurikulum berlaku di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan akhirnya melahirkan graduan ataupun melahirkan para pelajar yang melepasi sekolah menengah ini yang mempunyai pengetahuan tentang komputeran dan juga boleh berfikir mengikut aras yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ni di peringkat sekolah, Form 4 dan Form 5 telah pun diperkenalkan dengan programming, coding dan sebagainya, dan pelajar-pelajar kita sebenarnya sudah ada pengetahuan berkaitan dengan Fourth Industrial Revolution ataupun Digital Transformation Program. I think pelajar-pelajar kita lebih hebat sebenarnya berbanding dengan kita yang lebih berumur sikit ni, berkaitan dengan digital transformation. Okay? Dan mereka ni sebenarnya telah bersedia untuk menghadapi masa depan. Dan kemahiran berfikir aras tinggi ni sangat penting. Okay? Dan saya nak juga bagi sedikit nukilan daripada Muhammad Yunus, iaitu seorang Nobel laureate dan juga founder kepada Grameen Bank. Okay, he said that the purpose of universities is not to produce a graduate who are ready for job only, but should be life ready. So maksudnya dekat sini, pendidikan kita ni bukan hanya menyediakan manusia yang boleh bekerja, tetapi boleh bersedia untuk menghadapi kehidupan yang lebih mencabar. So untuk kehidupan yang lebih mencabar ni, dia kena ada latihan yang berbentuk work-based learning ataupun latihan yang berbentuk nyata, yang berbentuk case study dan sebagainya. So saya kira lebih kurang 6 hingga 8 tahun kita punya pelajar ini berada di sekolah rendah, sekolah menengah, prasekolah dan sebagainya, telah melalui satu proses pendidikan. Dan bila dia masuk ke peringkat lebih tinggi, sebenarnya dia perlu melihat bagaimana kesediaan mereka untuk menghadapi kehidupan yang lebih mencabar, untuk menjadi seorang usahawan, menjadi warga negara yang baik, mempunyai nilai-nilai sejagat untuk kehidupan kita. Dia juga boleh membantu masyarakat dan mempunyai nilai-nilai universal. So ini yang dimaksudkan sebagai life ready. Okay. Kalau kita lihat
tuan-tuan dan puan-puan kepada kajian yang telah dilakukan oleh Bank Negara pada tahun 2018 dan laporannya menyatakan bahawa graduan pada masa akan datang, dan sebenarnya masa akan datang itu adalah sekarang. Sebab kalau kita lihat apa yang diperlukan oleh industri pada masa sekarang selepas post COVID-19 ni, memang dia memerlukan graduan yang mempunyai kemahiran dalam kemahiran yang khusus untuk memenuhi keperluan industri. Jadi ada 3 perkara yang kita boleh lihat daripada finding ini. Yang pertama sekali adalah program tradisional yang sekarang ini ditawarkan di kebanyakan Institute of Higher Learning akan menjadi tidak mendapat sambutan kerana traditional learning yang sedang berlaku sekarang ni tidak memenuhi keperluan industri. Saya tak katakan bahawa pendidikan kita sekarang ni tidak memenuhi industri, tidak. Cuma kaedah dan caranya perlu dipertingkatkan, perlu diperkemaskan, dan saya rasa sekarang ni Kementerian Pengajian Tinggi sedang berusaha untuk memastikan semua program kita adalah berteraskan kepada industri ataupun berteraskan kepada kerjasama industri dan membawa semua kajian-kajian kes ataupun case study daripada industri ke dalam kurikulum kita. So the integration of that inside the curriculum is sekarang ni sedang berlaku. Okay, jadi traditional program ni sudah tidak lagi menjadi perhatian, dan minat pelajar juga akan bertukar kepada program-program yang berteraskan kepada kemahiran, sebab kemahiran ni akan menjamin pekerjaan para pelajar itu. Yang kedua, program ni perlu berteraskan kepada keperluan industri. Kalau kita lihat dalam slide ni, disebut bahawa the grooming of the student should start as early in the first year with industry punya engagement. Keterlibatan pelajar dengan industri ini harus bermula daripada awal lagi, daripada mula dia di-groom sehinggalah mereka keluar dengan penuh kompetensi dengan kemahiran-kemahirannya untuk menghadapi alam pekerjaan ataupun menjadi sebagai seorang usahawan. Yang ketiga, kalau kita lihat di sini, program yang baik yang dicadangkan oleh Bank Negara ni adalah yang mempunyai sijil kemahiran dan skill kemahiran yang diperlukan oleh industri. So program itu datang bersama dengan certification program daripada agensi-agensi ataupun daripada institusi-institusi dalam negara ataupun luar negara yang mengesahkan bahawa pelajar ini mempunyai kompetensi yang cukup untuk melakukan kerja-kerja tertentu. Seperti contoh yang diterangkan tadi oleh penceramah sebelum ni, berkaitan dengan digital talent. Digital talent ni, dia banyak kompetensi sertifikat yang diperlukan, seperti contoh Cisco, SAP, Microsoft dan juga Facebook. Facebook sendiri pun sebenarnya telah mengeluarkan sertifikasinya yang tersendiri. So, program yang akan datang mestilah mengandungi certification yang diperlukan. Begitu juga dalam 4th Industrial Revolution. Jadi banyak kalau kita lihat Microsoft, IBM dan sebagainya telah mengeluarkan sertifikat-sertifikatnya yang tertentu, dan dalam program kita lihat tadi yang telah dibentangkan oleh Saudari Su Hua, so banyak sijil-sijil yang digandingkan bersama untuk mendapatkan kelulusan profesional. Okey. Jadi saya nak sebut dekat sini bahawa pada masa sekarang ramai yang mendapatkan kelayakan akademik dan mereka pergi mendapatkan pekerjaan. Jadi pada masa hadapan kita jangkakan bahawa ramai pelajar ni, ramai pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah, dia akan pergi kepada industri, bekerja dan selepas itu mereka meningkatkan kemahiran. Ini bermaksud bahawa sekiranya ada program yang ditawarkan oleh mana-mana Institute of Higher Learning ataupun syarikat-syarikat
menyediakan perkhidmatan pendidikan ini berteraskan kepada industri driven dan mereka boleh mendapat sumber pendapatan, sudah tentu program-program ini menjadi pilihan seperti mana yang dibentangkan oleh saudara Meta tadi. Okey. Itu adalah masa depan kita. Okey. Jadi berdasarkan finding tersebut, saya boleh beri sedikit garis panduan lah untuk kita pertimbangkan bagi membuat keputusan yang terbaik. Yang pertama sekali berteraskan kepada minat dan kerjaya masa hadapan. Dia minat satu hal. Yang kedua adalah apakah kerjaya masa depan. Seperti mana yang digariskan oleh Datuk Wei Chuan Beng tadi di awal pembentangan, itu adalah kerja-kerja masa hadapan melibatkan digital. Jadi negara ni sebenarnya, saya kongsi sikit pengalaman saya di UTM. Kita baru ni walaupun masa COVID-19 banyak syarikat terkesan, tetapi syarikat masih lagi memerlukan orang yang pakar dalam bidang IT, dalam bidang data analisis, dalam bidang artificial intelligence untuk bekerja dengan syarikat mereka. Dan syarikat yang minta ni adalah syarikat yang berada di Nusa Jaya, Kota Iskandar dan juga Pasir Gudang yang berhubung dengan kita. Jadi kita pun tidak dapat menyediakan pekerja sebab student komputeran di UTM ni tak ramai. Setiap tahun kita keluarkan lebih kurang dalam 150 graduan. Jadi itu pun ditebarkan di seluruh Malaysia. Jadi tak cukup lah. Itu pun tidak cukup. Dan yang paling penting, graduan ini mempunyai certification tambahan seperti mana yang sebut tadi daripada Cisco ataupun daripada data analitik dan daripada mana-mana Microsoft dan sebagainya untuk dijadikan sebagai sijil tambahan ataupun sijil keutamaan untuk mereka pertimbangkan. So itulah yang perkara nombor 2 tadi, kita kena tengok juga program kita ni ada elemen berkaitan dengan sijil profesional, sijil kemahiran dan juga betul-betul mendidik pelajar kita ke arah memenuhi kompetensi mereka. Dan program akademik dan profesional yang mempunyai pengalaman yang bermanfaat. Saya sebut sini, mungkin ada salah ejaan sikit ya. Pengalaman yang bermanfaat ni, gainful experience ni sangat penting. Jadi kita kalau nak pilih program tu kena tengok program yang pastinya memberi kita manfaat yang paling banyak dalam kehidupan kita pada masa depan. Dan saya sebenarnya memang digital ni saya punya profession. Jadi saya nak promote kalau kita boleh bersama untuk menjayakan hasrat kerajaan untuk meramaikan digital professional. Saya sebut digital professional tapi mungkin Datuk Wei dah sebut tadi keperluan negara dan sebagainya. So those digital professional ini sangat penting untuk kita merancangkan ekonomi negara dan juga mempercepatkan pembangunan negara. So itu yang ni. Jadi saya tengok sikit ya daripada kedapatan saya untuk tahun 2021 ni, these are the AI augmentation is set to generate nearly USD 2.5 trillion in accelerating business value. So kita nampak bahawa AI ini sangat penting pada perkembangan industri dunia sebenarnya. Bukan hanya di Malaysia sebab selepas post COVID-19 ni, selepas COVID-19 saya jangkakan tahun depan bermula daripada mungkin bulan 6, ekonomi kita akan meningkat semula dan peningkatannya akan berteraskan kepada ekonomi digital. So itu yang sangat penting dan tenaga pakar dalam sektor digital profesional ni sangat penting. Kalau tidak, negara kita akan bergantung kepada kepakaran daripada negara India, Thailand dan juga Indonesia. So kalau kita boleh, negara kita menyediakan banyak fasiliti ataupun kemudahan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja digital profesional dan saya rasa pelajar-pelajar boleh mengambil peluang untuk menjadi digital profesional yang terbaik lah. Dan yang bagusnya digital profesional ni dia boleh bekerja merentas negara dan boleh juga menjadi usahawan.
kalau kita lihat gig economy model. Okay. So these are the 10 rest of job seeker tapi telah dibincangkan oleh Datuk Wei tadi. Alright. So ini kalau tengok bagi pekerjaan digital marketing. Saya ambil data daripada India. India memang tengah berkembang. Dan kita ni lepas post COVID-19, kalau kita tengok dalam Facebook tadi, macam mana telah dibentangkan oleh rakan kita daripada Lytton. So advertisement ni sekarang ni banyak di dalam Facebook ataupun di dalam media sosial. Kalau range umur daripada 12 sehingga 18 tahun, mereka ni banyak dalam IG dan IG pun dah ada facility untuk melakukan digital marketing. So digital marketing ni sebenarnya tak susah. Kalau boleh go through kursus selama 3 bulan, kita boleh jadi professional digital marketer. Okay, digital marketer. So basically mereka ni juga boleh bekerja sendiri. Saya pun ada sedikit pengalaman. Tahun lepas kita ada set up one company based on the to do a digital marketing. But I think for this year, lepas je COVID-19, saya ingat company itu problem. Tapi permintaan orang untuk menjalankan aktiviti marketing atas talian ni sangat banyak. Dan the profit of that company itu yang saya facilitate, dia meningkat. So sama juga benda ni berlaku di India dan sebagainya. Dan digital marketing professional ni boleh menjadi salah satu career pada pelajar kita. Sekiranya mereka lemah dalam bidang matematik, sains, so they can go for the digital marketing process. Okay, digital marketing professional career. Okay, so jadi saya nak rumuskan bahawa untuk future education terbahagi kepada dua. Saya boleh simpulkan dekat sini dua aspek. Yang pertama adalah aspek kemenjadian pelajar itu sendiri. Yang kedua adalah aspek akses kepada pendidikan. Okay. Untuk kemenjadian pelajar, of course kita fokus kepada graduan yang boleh mensejahterakan kehidupan diri mereka dan juga kehidupan orang lain. So untuk mensejahterakan diri sendiri pada masa hadapan dan juga masyarakat, dia perlu ada kemahiran seperti digital, penggunaan digital dan juga teknologi, kemahiran menggunakan teknologi dengan baik, memenuhi keperluan masyarakat dan sebagainya, mempunyai keupayaan untuk berfikir secara inovatif dan juga ada analytic thinking. Analytic thinking ni is very important. For example macam tadi kawan kita tunjuk bagaimana business analytic. So analytic thinking ini penting untuk buat keputusan menggunakan data-data pada masa hadapan. So yang seterusnya adalah keusahawanan. Bila mereka ni mempunyai pandai menggunakan teknologi dan mempunyai inovasi yang tinggi, ada kemahiran berfikir yang baik, so mereka akan boleh menjadi usahawan. Dan boleh usaha dengan jadi usahawan ni dia boleh menyediakan pekerjaan untuk orang lain. So untuk kita prospering life ni, so kita perlu graduan kita ataupun education yang kita sediakan ni perlulah fokus kepada work ready and career ready. Dan jangan lupa dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih bersedia dalam kehidupan, mestilah ada elemen humanity. Macam mana disebut oleh slide saya yang pertama tadi berkaitan dengan Fifth Industrial Revolution, which is humanity is very important because to make sure that the purpose of technology is to fulfill user requirement ataupun untuk memenuhi kemakmuran bersama. Okay. Dan yang seterusnya adalah inclusivity in education, akses kepada pendidikan. Dan akses kepada pendidikan ni akan didrive driven by digital technology. So pendidikan kita menjadi lebih fleksibel. Dan saya rasa guru-guru sekalian telah pun mengalami satu proses, ada pengalaman yang cukup bagi flexible education dalam tempoh daripada bulan April itu sampai sekarang because of COVID-19. So we have some experience about e-learning, about distance learning,
Ada cikgu yang hantar ke rumah nota, ada cikgu yang berusaha begitu gigih untuk memastikan murid mereka mendapat ilmu. Tapi inilah yang dikatakan flexible education. Walaupun yang berlaku post COVID-19 ni tidaklah beberapa tidak kita rancang betul-betul, tapi the future of education would be really flexible. So student boleh, kalau tengok tadi learning management system, e-learning seperti Google Classroom, e-learning, banyak universiti pun telah menggunakan e-learning. E-learning ni akan menjadi platform yang menjadikan education kita lebih fleksibel. So macam kita hari ini, kita berseminar pun secara atas talian, dan mungkin semua knowledge ni akan didokumentkan secara video dan kita boleh akses bila-bila masa. Saya ada sedikit pengalaman membangunkan modul virtual reality bagi Petronas. Okay? Institut Teknologi Petronas, yang mana mereka memerlukan staff mereka go through all those modul secara virtual dan mendapatkan permit to work. So ini fleksibel. Yang kedua adalah personalized learning. Bila semua benda online dan boleh dicapai pada bila-bila masa, anywhere at any time, then student ni, pelajar ni boleh customize dia punya masa pembelajaran, apa yang nak dipelajari mengikut keperluan mereka. So dia akan promote lifelong learning education, maknanya dia boleh belajar daripada, sekarang ni pun kalau kita lihat macam saya bagi contoh my daughter start to learn science ni daripada YouTube, bermula daripada sekolah, prasekolah dan sebagainya, sebab saya memang benarkan dia go through YouTube untuk dapatkan pembelajaran. Jadi the learning tu menjadi sepanjang hayat, sepanjang masa. Yang penting adalah dalam sistem pendidikan kita menerapkan universal value, nilai-nilai kemanusiaan yang mana merentas dunia. Sebab ini penting, kerana apa? Kerana pendidikan sekarang ni dia dah teknologi yang ada sekarang ni, kalau post COVID ni ataupun masa depan, dia merentas sempadan. Jadi kita kena ada nilai-nilai universal. So ini yang sekarang ni sedang diusahakan oleh negara dengan negara-negara maju dan juga negara membangun, yang mana kita ada sekarang ni Sustainable Development Goal. So itu adalah elemen-elemen yang kita bersetuju bersama untuk kita bekerja, that is a universal value. Okay, yang terakhir adalah gainful experience yang saya sebutkan tadi. Maknanya semua orang haruslah diberi peluang untuk akses kepada education yang mana memberi manfaat yang cukup banyak, pengalaman yang bermanfaat. Dengan pengalaman yang bermanfaat itu, pelajar-pelajar ini boleh mendapat pekerjaan dan juga boleh merancang kejayanya pada masa hadapan supaya mereka boleh mensejahterakan kehidupan mereka. Okey. Ini adalah slide terakhir saya, guru-guru sekalian. Tahun 2020 ni kita sebenarnya tahun yang penuh dengan cabaran, because we are together fighting COVID-19, pandemic COVID-19, dan kita hampir berjaya, dan tahun depan 2021 kita mungkin dah biasa dengan norma baru yang kita hadapi pada tahun 2020. Dan apa yang kita hadapi pada tahun 2020 ini adalah, itulah future, dan future itu adalah sekarang. Jadi saya nak tutup saya punya ucapan ini ataupun speech ini dengan the future of education basically really flexible, and then dia ke arah kepada memberi pengalaman yang bermakna kepada pelajar, yang mana dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup, mereka ini boleh mensejahterakan diri mereka, mensejahterakan masyarakat dan mensejahterakan dunia. Saya ingat itu saja. Sekian, terima kasih. Saya serah semula kepada saudari pengurusi majlis.